berkaitan dengan pelaksanaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 telah dipengerusikan oleh saya bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja yang diwakili oleh Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sembilan, Tuan Dharmarajan, Unit Kerajaan Tempatan SUK Negeri Sembilan oleh Puan Mariza, dan juga wakil daripada semua pihak berkuasa tempatan di seluruh Negeri Sembilan. Tujuan utama mesyuarat adalah sebagai penyelarasan untuk memastikan semua syarat yang ditetapkan mengikut Akta 446 adalah sama antara semua jabatan, terutamanya pihak berkuasa tempatan, supaya ia tidak membebankan majikan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja. Di peringkat Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri telah pun mengeluarkan satu garis panduan, iaitu Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk memberikan lebih terperinci, lebih dipatuhi oleh semua majikan semasa permohonan dibuat. Ini akan membantu dan lebih difahami oleh semua majikan semasa sesuatu permohonan itu dibuat. Sejak penguatkuasaan Akta 446 telah dimulakan banyak aduan dan penjelasan diminta oleh majikan dalam mematuhi Akta 446 dan cara-cara permohonan tersebut. Maka ada beberapa kategori bangunan selain daripada kediaman dibenarkan dijadikan sebagai tempat penginapan untuk pekerja-pekerja. Antaranya adalah rumah kedai, kedai pejabat dan semua jenis selain daripada berstatus kediaman. Buat masa ini, Jabatan Tenaga Kerja memberikan perakuan penginapan kepada semua bangunan berstatus kediaman seperti rumah teres, apartmen dan flat dengan mengikuti semua keperluan yang diperjelaskan dalam Akta 446. Maka permohonan terus boleh dibuat kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan perakuan penginapan pekerja. Bagi bangunan yang bukan berstatus kediaman, maka permohonan yang ingin menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat penginapan pekerja perlu memohon kebenaran merancang ataupun KM terhad kepada pihak berkuasa tempatan melalui OSC, One Stop Center, di setiap pihak berkuasa tempatan. Pemohon perlu memohon melalui konsultan yang dilantik. Bagi bangunan seluas 3,000 kaki persegi dan ke bawah, pemohon boleh melantik pelukis pelan berdaftar sahaja, dan bagi bangunan seluas 3,000 kaki persegi dan ke atas, pemohon perlu melantik arkitek berdaftar. Selepas permohonan KM terhad melalui konsultan, pihak berkuasa tempatan akan mempertimbangkan permohonan, dan selepas mendapat kelulusan KM terhad dan menerima permit penginapan pekerja dari pihak berkuasa tempatan, maka pemohon boleh memohon perakuan penginapan kepada Jabatan Tenaga Kerja dengan menunjukkan permit pekerja tersebut. Kebenaran merancang KM terhad ini adalah perlu untuk semua bangunan bukan berstatus kediaman dalam permohonan untuk dijadikan sebagai tempat penginapan pekerja, kerana status terkini adalah bukan berstatus kediaman. Maka syarat-syarat untuk status kediaman perlu dipatuhi. Dengan adanya KM terhad, maka pemohon tidak perlu tukar syarat nyata bangunan tersebut kepada status kediaman. Permit penginapan pekerja ini perlu diperbarui setiap tahun, dan permohonan KM terhad adalah sekali sahaja semasa permohonan baru. Selain itu, bagi bangunan lama yang tiada CCC, perlu memohon KM terhad dan mendapat permit penginapan pekerja daripada pihak berkuasa tempatan. Semua pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja akan mengeluarkan carta aliran permohonan untuk mendapatkan perakuan penginapan untuk memudahkan semua pemohon untuk membuat permohonan dengan mudah dan juga dengan cara yang betul.